Salam sejahtera, kita jumpa lagi dalam tajuk penanaman bendi bahagian kedua. Saya berterima kasih kerana video sebelum ini bahagian 1 telah sampai ke 28,000 viewers on Facebook sahaja, dan entah berapa dalam WhatsApp saya tidak tahulah. Okay, thank you for that. Kerana banyak orang di sini sudi mengkongsikan ilmu yang kamu dapat. Kamu rasa ini adalah baik supaya kamu dapat kongsikan ilmu yang kamu dapat. Kamu juga kongsi dengan orang lain supaya mereka juga boleh maju. Seperti saya kongsi dengan kamu, kamu kongsi dengan lain orang. Jadi kita warga Malaysia akan terus naiklah. Kita ni ingat satu bangsa, bangsa petani. Kita tidak boleh, sebelum saya ke tajuk utama, saya nak start. Kita tidak boleh allow others, membiarkan orang lain divide dan rule kita. Okay, kita satu bangsa, bangsa petani. Itu saja. Alright, apa yang saya ada, saya akan bagi kepada kamu. Apa yang kamu ada, saya akan terima. Orang memberi, kita merasa. Terima kasih. Okay, thank you very much. 28,000 untuk kaum petani ni bukannya sedikit. Kalau boleh, saya nak cubalah. Kawan-kawan cuba buatkan dia sampai 50,000 ke, 100,000 ke. Dan jadi macam Sugu Pavitra lah. Saya pun akan jadi model lah. Okay, now come back to this. Tapi ini pertanian, bukan yang lain. This is a serious issue and a serious matter. We must learn. Saya membuat video-video ini supaya terlampau banyak di kalangan kita, petani atau orang yang berkeciumi dalam bidang petani baru ni, pertanian ni hollow, kosong. Mereka ingat you ambil benih, you tanam, dia akan jadi, you boleh jadi kaya raya. Tidak, kamu pasti akan bankrupt kalau kamu tidak ada pengalaman, pengetahuan, ilmu dan kesenian, the science and art of horticulture tak ada, kamu pasti akan bankrupt. Jadi, sebagai saudara kamu, saya rasa ini adalah tanggungjawab saya. Apa serba sedikit pengalaman, 33 tahun pengalaman yang saya ada dalam bidang ni, saya nak kongsi dan memastikan saudara saya, para petani baru dan lama, semua maju. Jadi orang asing ke apa ke, tak ambil kesempatan ke atas warga kita, rakyat Malaysia. Bila soal negara, bahasa datang, kita kena berdiri di barisan hadapan, mempertahankan kedaulatan kita, maruah kita. Inilah maruah kita. Jadi serba sedikit apa yang kita tengah lakukan telah mewujudkan banyak petani baru-baru. Ratusan panggilan saya terima. Apa yang saya boleh, serba sedikit saya tengah buat online ke. Saya pun ada pergi site visit, tak kira lah Cina, India, Melayu, Sing, semua. I'm happy, thanks. Dan saya tak dapat keluarkan video-video ni secepat seperti yang saya hendak atau kamu hendak. Sebab simple, saya pun ada cari makan, saya pun ada kerja, saya pun ada consultant as agriculturist, saya pun ada kerja lain tempat. Bila saya senang, baru saya akan lakukan. Tapi memandangkan demand is getting more, maybe, never know, kita akan lakukan lebih kerap. Okay, sekarang pergi ke topik utama. Penanaman bendi. Okey, bahagian 1 kita telah beritahu apa kepentingan najis ayam, apa yang terkandung dalam itu semua. Sekarang kita pergi ke soil preparation, penyediaan tapak, penyediaan tanah untuk itu. Okey, penyediaan tanah ialah paling utama. Sebab bendi ini dia tumbuh terlampau cepat, macam jagung. Bila you tanam saja, dia keliling, dia kena ada baja. Dia tak ada masa untuk kamu tanam, tunggu dia tumbuh besar,
Lepas tu kamu nak bagi baja, no. Itu konsep lain. Itu untuk mungkin cili lah, ini 1 bulan dia simpan dalam tray, lepas dia sudah besar you pindah. Ini tak bekerja. Dan ini 45 hari dia sudah petik 2-3 buah. Betul tak? Ini 45 hari baru, 30 hari baru pindah cili ke terung. So ini it's a super fast growing plant. Okay, saya akan menggunakan lebih banyak bahasa pasar supaya sesiapa yang tak memahami bahasa technical atau scientific juga dapat berhubung, memahami perbualan dan ilmu yang saya cuba bahagikan di sini. Tetapi kalau kamu memerlukan saya bersua dan bercakap dengan bahasa saintifik, that's also I'm happy. Tetapi saya rasa bahasa inilah yang dapat sampai ke kampung ulu-ulu tempat pun orang fahami. Dari Bintulu lah, Lubuk Antu, Sarawak, dia orang call saya. So bahasa ini saya rasa is the best. Okay, saya akan cuba sedaya upaya untuk bersua dalam bahasa ni. Okay, dan bahasa Malaysia saya pun saya faham kurang begitu canggih atau ikut apa yang diperlukan. Tapi harapkan kamu maafkan saya lah. Saya tahu bahasa saya kurang baik, tapi saya akan cuba memperbaiki dalam masa-masa ke hadapan ni. Okay, come back to this soil preparation. Best soil ialah yang sandy loam, yang banyak mengandungi pasir, halus. Bila you tuang air dia akan lari. Itulah untuk tanaman sayur-sayuran, itu yang the best of the best. Tetapi bukan semua Malaysia ni untuk dapatkan sandy loam ini terlampau susah. So apa pun boleh, tetapi asalkan tanah itu diperlembutkan, di soften it, dengan input of kompos lah, tai ayam lah, kapur serba sedikit lah, tanah gambut lah, kita campur, kita rotovate, plough dia dan buat dia. Jadi baja-baja yang diperlukan untuk pokok bendi ini sudah terkandung dalam tempat itu. Okey, itu saja. Berapa banyak nak pakai? Okey, berapa besar you nak pakai? Itu it's up to you. Tapi kalau boleh, setiap ekar adalah lebih kurang 30-40 tan. Sebab sekali kita bubur tai ayam ni, kita tak perlu bubur ataupun rotovate dia untuk setahun atau 2 tahun. Bukannya setiap kali you sudah tarik you rotovate, tak. Bukan begitu. Dia akan ada di dalam, kita akan tambah saja serba sedikit. Jadi kita ingatkan, tanah ini tanah kosong, tak ada apa. Jadi kita start daripada itu. Kalau boleh, saya ingatkan lagi, dapatkan tai ayam yang tidak mengandungi apa-apa jenis serbuk kayu, apa-apa jenis powder kayu. Sebab tai ayam ni dia biasa datang dengan itu. Okey, jadi kalau boleh beli yang baik. Dan lagi satu, ini tips lah, tips. Ada satu masalah, tai ayam ini barang yang termurah. Saya nak beritahu ni satu hal di sini. Tai ayam ni harga dia RM1 saja. Kalau 20 kilo, 25 kilo you pergi ambil dekat remban ayam itu RM1, RM1.20, RM1.50 sudah habis. RM1.50 itu untuk bag guni kan. Itu 50 sen. RM1 tu dia ambil bagi you, naik dekat kebun. Jadi bila dia jual sama you, RM2 lebih. Dekat Cameron Highland RM3, RM3.50. Tetapi ada syarikat yang dia ambil, dia ferment, dia proses, dia keluarkan air, dikeringkan dia. Dia cakap dia itu sudah composted, tapi kita tidak tahu. Kalau sudah composted tak ada bau. Biasanya lalat tak akan pergi melekat. Okey, tapi adalah setahu saya tak nak create kontroversi. Saya ada jumpa tanah, dia campur tanah dalam tai ayam dan dia keringkan. Jadi dan dia sudah selaputi dengan tai ayam. Jadi dia nampak berat. Sebenarnya dia jual tanah. Jadi itu pun kita kena check lah. Okey, itu saja. Alright, itu. Nombor 2, harga yang saya beli dekat kedai-kedai baja dan racun apa benih kan, kedai fertilizer,
25 kilo ataupun 40 kilo. Ada yang jual sampai RM30. Itu saya rasa terlampau mahal untuk tai ayam. Lebih-lebih RM5-6 sudahlah. Kering-kering macam mana pun RM5-6 sudah okey. Kalau tak ada, tanyalah orang yang berpengalaman beli. Kalau beli RM30 itu orang-orang yang untuk gardening yang pakai serba untuk main-mainan, itu okey. Tapi kita petani, kita kena kedekut. Kita kena save duit. Jadi RM4-5 settle. RM5.5 maksimum RM6 okey, including transport. Tapi janganlah beli sampai RM30, RM27.